Tok Wan kata, wow palas ni wow tradisi. Kalau Tok Wan boleh terbang kau ni, aku pun mesti boleh. Dah buat sama macam dia buat. Bentuk, benang, tali, semua cukup. Aku tahu wow palas ni mesti boleh terbang. Lah, awak pula tak boleh terbang ni. Asyik junam je. Apa yang aku buat salah? Salah tali ke? Salah daun? Laju tak betul ke? Kena baiki lagi ni. Dan cuba lagi. Aku takkan mengalah. Aku tahu aku boleh buat. Kalau tak dipecahkan ruyung, manakah dapat saya punya? Dan nak seribu daya, tak nak seribu dalih. Hari ni, Elang ni pasti akan menyusul angin. Dia terbang, Tok Wan. Elang dah terbang. Aku gembira. Aku bangga. Akhirnya aku berjaya. Perlis Indrakayana, negeri yang aman dan permai di utara tanah air. Sebagai salah satu negeri pengeluar beras di dalam negara, mengusahakan sawah bendang merupakan antara aktiviti dan punca rezeki penduduk setempat di sini. Samad bin Man atau mesra disapa Pak Non merupakan antara pesawah di Kuala Perlis, seorang individu malar segar yang berbakat dalam bidang muzik dan seni kreatif. Berusia 73 tahun, Pak Non masih aktif menghasilkan karya dengan bakat dan kreativiti yang ada. Antara seni kraft yang dihasilkan ialah bubu atau sekop ikan. Beliau juga tekun mencurahkan bakat dan idea dalam menghasilkan wow sobek yang telah subati dalam diri sejak dari umurnya belasan tahun lagi. Wan Pak Non ni main wow yang sebenarnya. Orang tua ni dia minat dengan wow. Tiap-tiap tahun dia main wow. Wow pun banyak kalau rumah dia masa tu. Jadi Pak Non minat kerana dia kadang-kadang dia nak anjung wow seorang-seorang dia tu payah. Dia akan panggil Pak Non. Tolong anjung. Dia pegang tali, saya tolong anjung. Duk tengok dia main, wih sonok ni main wow ni. Selepas tu Pak Non pun, cuba buat tengok Tok Wan duk buat wow. Pak Non pun akan cuba. Memang tak naik lagi. Buluh tu sebelah lentur pun tak betul lagi masa tu. Tu belajar lah. Tengok Tok Wan pasal apa yang tak naik ni guna. Dia kata tak. Buluh pun tak clear lagi. Urut lain buluh. Dia nak tunjuk. Tok Wan lah mula tunjuk kat Pak Non ni. Urut buluh lentur macam ni. Tidak terhad kepada satu jenis sahaja. Wow yang dihasilkan Pak Non merangkumi semua jenis wow yang terdapat di Malaysia. Ia termasuk wow bulan, wow merah, wow kucing dan wow helang. Setiap daripadanya akan dihiasi dengan hiasan sobek penuh warna-warni dan motif bersesuaian dengan kehendak pelanggan atau tema pertandingan. Jika ada keperluan ataupun permintaan, Pak Non akan keluar mencari buluh bersama anaknya. Tumbuh liar berhampiran rumahnya, serumpun pokok buluh duri menjadi pilihan terbaik untuk Pak Non menghasilkan wow yang berkualiti. Wow ni kalau di Perlis boleh kata buluh duri lah. Selalunya orang buat, orang tua-tua lah, orang tua-tua lagi lah. Daripada Datuk Pak Nur pun buat buluh duri. Tapi nak buat ni buluh apa pun boleh buat. Buluh minyak tu pun boleh buat. Yang buluh tu boleh buat tapi kualiti dia tak ada. Buluh duri ni yang pertama kali dia tahan. Dia kata berpuluh tahun dia boleh tahan. Lepas tu kalau wow ni pun untuk wow naik lah. Kalau mutu pun dia ada pick up. Bila kena angin dia lentur. Tapi dia boleh balik. Dia balik betul balik. Tapi setengah buluh tu bila dah lentur tu, dia tak boleh balik lah. Jadi wow tu naik pun naik jugalah tapi dia tak boleh naik cantik lah. Wow ni dia kalau boleh dia mengepok macam burung tu. Bila angin cuk dia lentur. Bila angin seluruh dia buka balik sayap. Tu yang wow dia boleh naik. Selain jenis buluh,
Batang buluh yang hendak digunakan untuk membuat wow juga perlu dipilih dengan betul. Berdasarkan kepada kematangan buluh itu sendiri, ia mampu mempengaruhi kualiti dan prestasi penerbangan wow, lebih-lebih lagi ketika berhadapan tiupan angin yang kuat. Kalau buluh macam ni, boleh juga buat wow ni, buluh macam ni. Memang boleh buat wow. Buluh macam ni pun. Tapi dia kualiti dia tak ada. Dia, pasal apa tak ada kualiti? Pasal dia mudah. Naik, wow naik juga. Tapi bila kena angin dia tak tahan. Dia lembut. Kalau buluh yang tua ni, kita tengok kat luar pun dia lain. Ni pun buluh basah, kita baru tetap terbang. Ni baru terbang. Tapi lain warna dia. Dia buluh tua, dia warna dia nak duk merah sikit lah. Dia bunyi dia pun dah. Kita padat kita basah bunyi. Kita ketuk. Macam ni memang dia ada kualiti lah. Kalau kita lambung wow, kalau kena angin kita tak takut ya. Dia payah patah lah. Usai mendapatkan buluh yang sesuai, ia akan mula diproses untuk dijadikan wow. Buluh kemudian akan dipotong mengikut saiz dikendaki bergantung kepada jenis dan bentuk wow. Ia kemudian akan dibelah menjadi bilah yang kecil bagi memudahkan proses meraut untuk dijadikan rangka. Ia kemudian diraut menggunakan pisau khas sehingga mendapat ketebalan dan kelenturan yang bersesuaian. Kalau macam walang, kita kena ada 4 bilah buluh. Buluh yang macam orang pegang ni, dia ada 4. Baru boleh sebiji walang lah. Baru dapat sebiji. Lepas tu kita terus ikat lah. Ikat rangka dia dengan benang lah. Kena guna ikat rangka dengan benang. Ikat dia. Habis ikat rangka, siap rangka. Lepas tu kita terus ambil kertas warna. Kita akan print rangka kita ni sepesak mana, keliling rangka ni kita run. Lepas tu terus lukis yang untuk nak buat corak. Lepas nak lukis tu kita nak kena menerus corak-corak yang kita lukis tu semua kena tulis dengan pisau. Antara proses penting dalam penghasilan wow sobek ialah motifnya. Setiap motif yang dilukis perlu dipotong menggunakan pisau bagi membolehkan ia ditampal kertas warna dan diperhalusi lagi. Menurut Pak Non, untuk membuat wow tidaklah susah, namun menghasilkan sobek yang baik memerlukan masa, ketelitian dan kesabaran yang tinggi seperti mana yang Pak Non pelajari daripada gurunya dahulu, Pak Yusuf. Seminggu. Pak Yusuf ni turun seminggu. Tapi bukan nak kata belajar buat rangka rok tak. Belajar melukis, nak buat corak. Pak Yusuf ni macam corak, dia pakar corak lah tu. Wow sobek ni memang dia lagi Kelantan ni. Tapi untuk nak buat sobek lagu belakang Pak Non yang ada wow ada ni, tak boleh, jauh lagi. Kami ni boleh main kat Padang saja. Kalau nak pergi ke tengah lagi, kita pergi ke Kelantan. Pak Non pergi ke Kelantan tapi pergi cari Pak Yusuf lagi lah. Pak Yusuf yang guru Pak Non ni. Kajak tambah lagi dekat dia. Selepas tu, kadang-kadang duduk sana seminggu balik. Bukan kita duduk terus tu. Duduk berulang alik ni bertahun-tahun juga. Habis tu Pak Non boleh yang boleh halus apa semua ni, Pak Non boleh di Kelantan lah. Selain penggunaan kertas warna dalam penghasilan sobek, antara peralatan penting dalam penghasilannya ialah pisau. Pisau khas untuk menyobek kebiasaannya digunakan bagi mendapat ketepatan dan perincian yang dikendaki. Namun, penggunaan pisau biasa juga tidak mendatangkan masalah asalkan cara menyobeknya itu betul. Dulu Pak Non terus dulu. Tapi lah kalau nak cari pun tak ada pisau ni. Pisau lipat yang cap kuda dulu ni. Pisau ni boleh potong rambut. Memang tajam di ujung dia pisau ni. Tapi lah kalau nak cari pun payah dapat lah. Bila dah dari mai pisau yang jenis model-model ni pun boleh terus, tak ada masalah. Kita pakai yang mudah lah. Corak ni dia makan masa sikit kita tu coraknya. Kena satu ke satu yang Pak Non lukis tu semua kena turun. Terbang wow kerana angin, terserlah seri kerana sobeknya. Setiap sobek pula mempamerkan corak dan warna berlainan bergantung kepada kreativiti penyobek. Dalam menghasilkan sobek yang menarik, corak yang dikenakan juga memainkan peranan penting. Menurut Pak Non, hanya tumbuhan menjalar dan juga bunga sesuai untuk dijadikan motif pada sobek kerana ia sudah menjadi tradisi Melayu. Bunga ni dia nampak cantik.
Kalau kita nak memutis burung elang ke, gagak ke, memang tak cantik. Tapi memang ukiran Melayu kita ni tak boleh buat patung-patung. Corak-corak Melayu kita tak boleh masuk patung. Sama lah ukiran kayu pun. Dia nak, kayu pun sama je. Dia nak awal larat ni apa pokok-pokok je, tumbuhan je. Dia nak tumbuhan. Kalau masuk dengan patung semua dia jadi bukan ukiran Melayu tu. Dia jadi ukiran campur Melayu. Melayu campur orang lain lah tu. Tak elok sikit lah, tak elok. Memang tak boleh lah. Berikutan kebakaran dalam menyobek dan pengalaman menghasilkan pelbagai jenis rekaan dan motif, Pak Nun sering menerima jemputan sebagai juri. Namun buat Pak Nun, menjadi juri itu bukannya mudah. Selain pembuatan wow yang berkualiti, ia turut merangkumi ketepatan ukuran, warna, reka corak, cara sobekan dan penggunaan bahan. Juri ni ada dua juri ni. Satu juri pancang, pengadin pancang. Untuk naik dia. Tapi yang pengadin yang menyusahkan pengadin ni nak kena orang yang kreatif tu. Pasal dia nak kena tengok corak. Corak sumbang, ukiran dia mati ke hidup ke ukiran yang dia kena kenai. Lepas tu lapisan dia. Salah ke tak salah. Yang sebenarnya pengadin dia tengok elok, orang ni dah cantik. Habis tengok cantik, dia tak akan tengok cantik dah. Dia tengok salah. Tapi kalau Pak Nun jadi pengadin, Pak Nun akan bilang, atau nak cari dah, kita nak nilai tu, kita tak boleh cari dah. Tak dapat di bunga dah tak dapat. Bilang-bilang ada sebelah 20, sebelah 30 lah kita kata. Kita ambil kata buat salah ni, letak yang pertama. Yang salah sikit ni kita buat nombor 2. Salah teruk lagi nombor 3. Lagi salah teruk, macam tu seterusnya. Kita cari salah. Pengalaman Pak Nun selama lebih 50 tahun dalam penghasilan wow ternyata tidak sia-sia. Pelbagai kemenangan telah diperolehi dalam pertandingan yang disertai di dalam dan luar negara, melibatkan kategori terbang dan juga Ratu Cantik. Antara pengalaman manis dalam menghasilkan wow ialah penghasilan wow untuk Sultan Johor pada ketika itu, almarhum Sultan Iskandar. Pelayan Malaysia ni panggil Pak Nun buat wow yang sebesar 10 kaki. Sayap sebelah 5 kaki. Untuk tuanku yang kata boleh lah, tapi lambat-lambat lah, tak boleh nak kejar Pak Nun lah. Kalau Pak Nun kata 10 hari lah, kalau Pak Nun kata seminggu lah kan. Hari peresmian baru Pak Nun bawa. Orang-orang istana apa semua ambil wow tu kat Pak Nun bagi dekat tuanku. Tuanku anju Pak Nun pegang. Lambung naik lah, alhamdulillah selamat lah wow tu. Tapi orang takut lah, takut Pak Nun apa takut. Memang takut lah. Tapi taklah takut dia sampai teruk dah wow dah kita naik Pak Nun sonok lah sonok. Bila wow naik tu kita rasa bangga lah hati kita. Walaupun di Perlis terdapat ramai pembuat wow, tapi seni dan kreativiti itu terpulang kepada setiap individu. Pak Nun juga berupaya mengadakan bengkel bagi mengajar dan mencurahkan segala ilmu kepada generasi muda bagi meneruskan seni warisan. Dan antara yang terdekat ialah cucu-cucunya yang tinggal berhampiran. Selain mengajar generasi muda ilmu berkaitan sobek, Pak Nun turut menurunkan tradisi wow palas kepada anaknya. Wow yang dibuat daripada daun palas ini telah diwarisi daripada arwah datuknya ketika zaman muda lagi. Bagi Pak Nun, ia merupakan nostalgia yang harus diperturunkan ke generasi seterusnya bagi mengekalkan tradisi. Tok Wan Pak Nun buat wow, Pak Nun umur 7-8 tahun lah masa tu. Pak Nun pun pegang tali dah wow dan palas ni, Tok Wan lambung naik. Tapi Pak Nun tak larat pegang lah wow, Tok Wan buat sampai sayap panjang sedepa. Kalau bagi Pak Nun pegang dia bawa Pak Nun lagi. Boleh orang muda dah tak tahu dah dan palas ni kata boleh buat wow. Dia pun ingat buat ketupat saja. Tapi kata palas boleh. Habislah kalau kita tak sambung, Pak Nun tak sambung bikin anak apa lagi. Dekat law ni Pak Nun tak mau bagi hilang warisi ni wow ni. Pak Nun ajar anak-anak Pak Nun lah. Meradu Pak Nun memang tu ajar dia lah. Jadi benda ni kita tak mau bagi hilang dari zaman lah. Sampai bila-bila pun kita kena ada je benda ni. Pasal nenek moyang kita yang main buah palas. Seperti kata pepatah, kemana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi. Amran Samad merupakan antara anak Pak Nun yang meminati dan mewarisi seni halus pembuatan wow sobek ini. Kebolehan Amran dalam menghasilkan wow sobek yang berkualiti ternyata tidak diragui Pak Nun.
duk perhati. Dia buat tu Pak Non selalu perhati. Pak Non perhati. Kadang-kadang dia pun tanya lagi. Kalau dia rasa tak puas hati ke dia tanya. Dia tanya. Kertas pun. Segi kertas pun kadang-kadang. Pak Non tanya kertas ni. Hang buat cara cantik, corak apa semua tu kertas. Tak kena kertas. Pun dia tak cantik juga. Pak Non masih tegur. Tapi kalau kata nak bertanding tu lah. Pak Non tak boleh. Lepas tu dia. Tak apa, tak ada masalah. Kalau tekat orang naik. Orang sobek pun. Pak Non lepas tu. Cuma nanti siap apa-apa nak pergi. Okey, okey. Gitu lah. Dah. Harapan Pak Non tu dah turun kat dia lah, bagi ke dia. Dah boleh. Mata yang terang dan tangan yang stabil ketika menyobek. Itu antara kelebihan Amran yang dilihat Pak Non. Menurut Pak Non, Amran sudah berada di tahap yang tinggi dan mungkin melebihi kepakarannya. Namun buat Amran, Pak Non masih lagi menjadi tempat rujukan dan juga nasihat. Kita kelebihan kita kehalusan lah. Kehalusan memang kita mata muda. Tiada pomok. Tinggal lagi teknik tu tetap teknik yang sama. Kita tu teknik yang sama. Sebab kita pun berpandukan pada dia. Walaupun sampai sekarang, walaupun abang melukis sekarang, apa pun abang lukis, abang akan pandu pada ayah. Sebelum tebuk abang mesti akan tunjuk ke ayah. Macam mana ayah ni lukisan. Okey, dia akan fokus, dia akan tengok, oh dia kata tak ni tak kena. Mesti ada lagi yang tak kena sikit. Tetap dia mesti ada komplain dia sikit. Jadi kita ikutlah, itulah. Semua kita dah muda ni, orang kata pemikiran ni lah lagi matang lagi, kita boleh fikir pokok ni nak lukis, pokok ni lukis. Jadi orang kata designer tu banyak timbul idea kita. Umpama tu lah. Setiap tahun pasti akan ada corak dan motif baru yang dihasilkan oleh Amran. Ia bagi memperkemaskan skill di samping mencabar keupayaan sendiri. Selain mewarisi legasi, Amran kini juga bergiat aktif menyertai pertandingan dan menjadi tenaga pengajar seni menyobek. Sonok tu ada lah kan. Kita boleh ganti ayah. Boleh buat macam mana ayah buat, kita boleh buat. Kita berasa sonok. Tu ya, puas. Jadi orang kata, mana ayah mengajar, kita sambung. Warisan dia mengajar orang balik. Sebab ilmu kita tak simpan. Jadi orang yang nak belajar, kita mengajar. Wow ni semua orang boleh buat. Sobek ni ya. Macam sekarang ada geng Kedah, ada 2-3 orang polis. Mereka datang rumah, mereka nak mengajar sobek. Alhamdulillah. Memang kita nampak ada peningkatan. Kira kita rasa sonok. Bila anak murid kita, boleh tanding kita balik. Kepuasan tu ada. Menang dan kalah itu adat pertandingan. Pak Non tidak pernah mengeluh jika tidak dapat mendapat tempat pertama. Apa yang penting ialah pengalaman. Namun antara detik yang tak terduga dalam sejarah hidup Pak Non ialah apabila dia dianugerahkan anugerah Adi Guru Kraft Wow. Bangga lah. Bangga sikit lah kan. Kita ada nama sikit kan. Tapi bagi Pak Non dengan kawan-kawan, dengan siapa pun, Pak Non tak bangga. Pak Non kalau boleh, Pak Non nak rendah lagi. Kita nak sembang pelan tinggi tak ada. Pak Non sembang pelan rendah. Bagaimana kita hormat kat kawan-kawan lagi. Setengah orang kalau kita naik pangkat sikit tu, dia sembang pun kat kedai kopi kuat sikit je lah. Pak Non dah. Kalau pi berani suruh orang rakam ni kedai kopi, Pak Non tak akan sembang lah benda-benda yang Pak Non ni tak sembang. Kata Pak Non Adi Guru, kata Pak Non pandai buat wow, Pak Non tak sembang. Tak sembang. Jadi Pak Non selamat biasa dengan kawan-kawan. Kecuali kawan-kawan tanya, kita jawab lah. Pak Non tak suka nak sembang cerita, nak bangga dia, Pak Non tak mahu. Walaupun sudah berpangkat, Pak Non tidak pernah meninggi diri menungkah langit. Seperti resmi padi, semakin tunduk, semakin berisi. Malah Pak Non sentiasa berkongsi ilmu dengan sesiapa saja yang memerlukan. Dia juga tidak sesekali malu untuk bertanya tentang ilmu wow tanpa mengira siapa. Kadang-kadang ada, kita bukan dipandai semua Pak Non pun. Ada yang kita tengok, kadang-kadang ukiran dia lampau hidup ni. Tapi kita tak apa, ukiran sama kan. Kita tanya dia sikit. Kita pun tanya juga kadang. Dia pun kawan-kawan pun kadang-kadang tanya juga Pak Non. Boleh, apa orang kata, boleh berunding lah. Kadang-kadang ada dia pun tanya Pak Non. Wow, dia pun naik, bukan tak naik dia tapi nak naik bagi cantik lagi, macam mana nak buat Pak Non. Itu dia ada yang tu tanya.
Kita cerita lah. Tapi bukan kata Pak Nur pandai. Memang Pak ada yang Pak Nur tak pandai juga. Wow yang cantik tempatnya di langit, menyusur angin, terbang bebas, menyerlahkan seri corak sobek. Tukang wow yang baik juga haruslah pandai mengawal wow di udara. Namun beberapa faktor harus diambil kira dalam mengawal pergerakan wow di udara. Antaranya ialah tiupan arah angin, cara menganjung dan juga pengendalian tali. Yang wow ni nak kena betul kan. Kena tahu angin. Angin ke mana? Kalau angin ke sini, dia kena angin sini lah, pergi sini. Dia kena pergi betul angin. Jangan kalau angin sini, kita pergi sini, lama tak naik. Angin ni akan tolak mai sini. Orang anjung ni dia tekat anjung ialah. Yang nak ejeh, pegang tali. Kalau wow pergi situ, pergi sini, kena tarik tu. Kita kena tahu wow kita ni. Kalau kita kenduk tali bagi banyak, dia balik atau tak balik. Dia berasa dia nak pergi sana pun akan bagi tali sikit lagi. Tali sini. Tak lagi dia naik, kita tarik naik. Dia nak pergi pulak sana, kita bagikan tali. Bagi dia kenduk sikit. Kenduk sikit dia akan belen balik. Tapi yang pentingnya orang pegang tali dia. Cara menurunkan wow juga amat penting. Wow sebaiknya disambut sebelum jatuh menjunam ke tanah, bertujuan mengelak sebarang kerosakan pada rangka dan juga ukiran. Jika rosak atau terkoyak, ia akan mencacatkan hasil seni halus yang diperagakan wow. Begitu juga harapan Pak Non agar seni tradisi wow terus dipelihara oleh generasi akan datang. Kita minta lah pelapis-pelapis nak bukan kata nak buat semua peminat buat wow ni. Jangan bagi hilang lah sampai ke zaman bila-bila lah bagi ada. Jangan berhenti lah. Terus sambung terus lah. Sampai berzaman-zaman bila pun. Seni ni seni orang Melayu kita. Bukan kita boleh nak pergi beli di mana. Hak kita. Kena jaga. Janganlah dihilang mudah-mudah seni ni. Simpan lah sampai ke anak cucu cicit kita. Pak Nur ingat kalau takat 100 tahun lagi ni tak boleh hilang. Tak boleh hilang. Kata anak-anak buah Pak Nur ni pun ramai yang boleh buat macam Pak Nur juga. Bukan kita kata dia pun lekeh. Sama lebih kurang. Dia pun boleh buat. Wow Helang adalah identiti dan tradisi negeri Perlis. Walaupun setiap negeri mempunyai wow yang menjadi identiti masing-masing, fitrahnya tetap sama. Ia merupakan seni yang diwarisi berpuluh tahun lamanya dan harus diwarisi generasi seterusnya agar tidak hilang ditelan zaman.